الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وشد لساني واهل قلبي بحق نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم فقهنا في الدين وألمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اجعلنا في قلبنا نورا، في لساننا نورا، واجعل في سمعنا نورا، واجعل في بصرنا نورا، واجعل في خلفنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، ومن تحتنا نورا، وفي عصبنا نورا، في لحمنا نورا، وفي رأسنا نورا، في أيدينا نورا، في رجلنا نورا. اللهم أعطنا نورا. Yang bahagia pengurusi musala, imam, para jeki musala, khususnya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT dengan limpah rahmat. Allah masih lagi memberi hidayah kepada kita untuk kita hadir ke rumahnya, menunaikan perintahnya ke sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu salat pada maghrib secara berjamaah. Semoga kita terus istiqamah sehingga dah ke akhir hayat kita, insya-Allah. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah SWT bermakna yang bermaksud mengangkat Allah Ta'ala akan mereka yang beriman dengan Allah Ta'ala dan mereka yang diberi ilmu itu beberapa darjat. Jadi Allah angkat darjat orang yang beriman. Siapakah orang beriman? Orang yang bertakwa kepada Allah SWT, itu mentaati perintah Allah, ikut sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia meninggalkan segala larangan Allah. Itu peringkat takwa. Maka nak capai iman, iaitu dia mesti mempunyai keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengikut beberapa peringkat. Kan? Jadi keyakinan ni ada orang di peringkat percaya, di bibir mulut saja. Dia yakin Allah ada, tapi dia buat macam tak takut pada Allah. Satu. Yang kedua ialah dipanggil yakin. Orang yang dalam hatinya yakin bahawa Allah Ta'ala itu ada, tapi ada masa dia tergelincir juga buat dosa, tapi dia cepat-cepat bertaubat pada Allah SWT. Ada orang di peringkat ainul yakin, seluruh badan dia, hati dan seluruh rohnya begitu yakin pada Allah Ta'ala. Ya Allah beri segala nikmat dan semuanya kepadanya, kan? Maka dia beriman pada Allah Ta'ala. Yang keempat ialah orang yang dipanggil ilmu yakin, iaitu orang yang diberikan ilmu dan dia yakin dengan ilmunya itu. Dan peringkat ini belum lagi selamat, kerana dia mesti diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tetap juga beriman pada Allah, maka baru dia diangkat sebagai peringkat hakul yakin, iaitu orang-orang yang benar-benar yakin. Sebab tu kita ini tanya diri kita sendiri, kat mana kita duduk. Kita tak payah menudih jari kat orang, kita muhasabah diri, kita tanya diri kita, kita duduk kat mana. Itu masuk orang yang diberi
keyakinan, itu orang mukmin tadi. Dan Allah Ta'ala beritahu juga dalam ayat ini, Allah angkat beberapa orang ilmu itu, iaitu orang yang berilmu itu beberapa darjat. Maknanya orang yang berilmu itu lebih tinggi daripada orang yang beriman, dengan syarat dia ada ilmu dan dia beramal dengan ilmunya. Dia buat amal kan, baru dia betul. Kalau ilmu ada tapi tak buat, dia jadi apa? Dia ustaz ngajar orang pandai tapi dia sendiri tak buat. Kata pepatah Arab, al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu yang tidak diamal seperti pokok yang tidak berbuah, tak ada hasil. Ada kan? Jadi tak ada. Itu bukan hadis tapi itu cuma pepatah Arab sahaja. Cuma boleh dijadikan panduan kepada kita. Dan kata Sayyidina Allah bin Abbas radhiyallahu anhu bahawa didengar Rasulullah SAW bersabda, telah dilebihkan darjat orang yang ulama itu atas orang mukmin itu 700 darjat. Allah angkat orang yang diberikan ilmu itu, kata Abdullah bin Abbas, didengar Nabi SAW sabda bahawasanya baru peringkat 700 darjat. Beza tak? Ada orang beriman, dia dah yakin tapi dia tak ada ilmu kan? Ini antaranya. Dan di antara satu darjat itu, kata beliau, di antara satu darjat itu sekira-kira perjalanan 500 tahun. Maknanya Allah angkat darjat orang berilmu itu di akhirat. Di dunia orang tak nampak. Di akhirat satu darjat itu saja perjalanan 500 tahun. Kat mana perjalanan 500 tahun? Umur kita tak sampai ya. Begitulah nak ceritanya, dahsyatnya. Sebab tu kita perlu sayang kepada orang berilmu kan. Tapi syarat ilmu tu betul lah. Jangan ilmu yang salah lah. Salah ilmu salah juga, tak boleh juga. Jadi itu antaranya. Dan Allah Ta'ala sendiri mengiktirafkan alim ulama itu dengan Allah sebut, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepadaku ialah ulama. Jadi itulah sebuah sedikit mukadimah yang kita boleh ambil. InsyaAllah kita sambung kitab kita kaitan tajuk batal dakwaan orang yang berdosa dengan takdir. Orang yang berdosa dengan takdir, dia tak boleh terima takdir Allah pada diri dia. Ada tak berlaku ni? Ada kan? Ini sebab kita kena faham, setiap apa berlaku tu Allah dah takdir kita kat gitu. Tapi janganlah kita merosakkan pula. Itu maksudnya kita kena faham. Adapun kepercayaan ahlul haq ataupun puak benar atau puak ahlus sunnah wal jamaah ialah puak yang berdiri di tengah-tengah antara dua puak ini, sesuai seperti mana yang disifatkan oleh setengah ulama menurut firman Allah SWT, iaitu yang keluar dari antara tahi dan darah, sebagai susu yang bersih, sedap dan enak dirasakan oleh orang-orang yang minumnya. Kata ahlul haq. Siapakah ahlul haq? Iaitu orang-orang yang benar kan, seperti Nabi, para sahabat, para tabi'in kan, golongan ulama, para salafus salih, sampailah pada ulama muktabar sehinggalah kita hari ini. Maka itu adalah orang yang dipanggil puak yang benar, iaitu beriktikad kepada iktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu puak yang berdiri di tengah-tengah antara puak ni. Sebab tu Nabi dah sebut dalam hadis, orang Yahudi pecah 71 golongan. Orang Yahudi pun pecah, bukan orang Islam je. Orang yang kedua ialah orang Nasrani, pecah 72 golongan.
Manakala orang Islam pecah hingga 73 golongan. Dan Nabi kata semuanya ahli neraka kecuali satu saja. Apa dia? Iaitu ahli sunnah wal jamaah. Kalau zaman tabi'in dulu, zaman para salafus salih, dia panggil golongannya ikut golongan salafus salih. Itu antara yang kita perlu ingat, InsyaAllah. Jadi kita duduk kat situ. Orang macam ni maknanya apa? Orang yang keluar daripada tahi dan darah. Dia duduk, dia keluar daripada benda-benda yang kotor. Daripada selain daripada itu semua masalah. Kan? Kita tahulah tahi itu kotor bersih tak? Darah pun sama ya. Sebab tu bila darah keluar, kita kena, jangan terkena baju kita untuk buat solat dan sebagainya. Itu pun tidak boleh. Cuma kena basuh balik. Itu antaranya. Yang kedua, sebagai susu yang bersih, biar kita hidup ni, Allah jadikan susu yang bersih, sedap dan enak dirasa oleh orang-orang yang meminumnya. Jadi kita ikut golongan orang-orang yang suci di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah diumpamakan i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah dari kedua i'tiqad yang menyeleweng, iaitu Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah. Semua tu salah. Okey. Adapun kepercayaan Ahlussunnah wal Jamaah, moga-moga Allah golongkan kita dengan golongan ini dengan rahmatnya. Iaitu apa dia tuan? Kita dengar betul-betul siapakah orang yang ikut golongan Ahlussunnah wal Jamaah ni. Kan? Yang pertama ialah tiada berlaku sesuatu benda pun, sama ada kecil maupun besar, melainkan dengan ketentuan Tuhan dan kehendaknya serta kudrat iradatnya, dan sesungguhnya sekalian hambanya dan perbuatan mereka, sama ada yang baik maupun buruk, adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan maknanya tidak berlaku sesuatu ni, sama ada benda tu kecil atau besar, semua itu adalah ketentuan Tuhan. Boleh fikir tak? Agak-agak kita kecewa tak? Apa berlaku kat kita, kan? Masyarakat kita, negeri atau negara kita, malah dunia, kita rasa kecewa tak? Betul tak? Tapi itu takdir Allah, kita kena terima. Walaupun perkara itu kita tidak suka, kan? Memang kita nampak manusia itu begitu, manusia ini begini, kan? Tapi sebenarnya percaturan Allah. Setelah Allah buat begitu, Allah buat begini, akhirnya Allah akan ada juga kesudahannya. Itu sebab kita ni kena yakin dengan takdir, kan? InsyaAllah. Seperti mana, sebab tu kita rujuk pada Quran dan Sunnah. Contohnya Nabi kata apa? 700 tahun sebelum aku dilantik menjadi Nabi dan Rasul, manusia hidup dalam zaman jahiliah, dia panggil zaman tu. 700 tahun selepas aku dilantik menjadi Nabi dan Rasul, maka Islam akan menguasai dunia. Betul tak berlaku? Betul. Tepat sekali apa Nabi sebut, kan? Selepas itu Nabi kata apa? 700 tahun selepas itu, maka Islam akan dijajah balik. Berlaku tak? Berlaku juga. Dan Nabi kata selepas itu maka berlakunya Islam akan menguasai dunia. Maknanya akan berlaku, Islam akan menguasai dunia sampailah hari kiamat. Sebab tu kita ni, kalau kita ada ilmu, insya-Allah panduan tu ada. Cuma Allah nak tengok apa jasa kita kepada agama Allah. Tu je, kan? Kita nak kat situ. Kita duduk kat mana? Kita nak pastikan di akhirat Allah kata apa jasa kamu. Kita cuba buat yang terbaik untuk agama Allah.
Kan, ustaz mungkin boleh mengajar. Ada orang lain cara lain. Tuan cara tuan, kan? Maknanya setiap antara kita ni ada peranan masing-masing. Allah buat. Dunia ini tidak lengkap tanpa diri tuan-tuan, tanpa diri kita. Faham tak? Ustaz dulu tak fikir benda tu. Bila kita belajar, kita anggap kita nak jadi orang biasa aja. Kita nak duduk bawah orang yang biasa. Tapi bila Tok Guru ajar benda ni, kita terfikir, mungkin benda ni kita tahu, orang lain tak tahu. Betul tak? Ada orang mungkin dia tahu bab tu je, dia tak tahu bab lain. Sebab tu bila kita gabungkan semua tenaga kita untuk agama Allah, maka dia akan jadi kuat. Betul tak? Sebab tu kita tak perlu pun rasa kecewa. Tu maksud dia. Boleh faham Itu yang pertama yang kita perlu memahami. Sebab apa? Kudrat dan iradat Allah ni dia punya. Allah kata, aku nak kuasa Allah ni hebat tak tuan? Hebat. Dia tak perlu pun rakan kongsi, kan? Dia hidup wahdaniyah, esa. Dia satu. Dia boleh buat apa dia nak buat. Tapi kenapa dia tak buat? Sebab dia nak tengok kita ni, apa peranan kita untuk membantu agama Allah. Kalau dia nak buat, dia nak kalau kiamat pun dia boleh buat. Setakat ini apa sangat dia nak buat kan? Kecil bagi dia. Tapi kenapa dia buat gitu? Dia nak suruh kita fikir, dia suruh kita merancang apakah yang patut kita buat dari masa ke semasa. Dan setiap ilmu Allah tu kita tak tahu. Perbendaharaan ilmu Allah ni, Allah bukan keluar satu ilmu semua sekaligus, tak. Kenapa tahu mula-mula kita lahir dulu cerita lain, kan? Bila kita remaja lain, bila kita dewasa sikit lain, bila kita dah tua ni dah rasa lain pula, kan? Sebab Allah hantar ilmu dia tu, perbendaharaan ilmu dia tu mengikut keadaan masa itu. Sebab tu kita kena terima hakikat. InsyaAllah. Okey, ada persoalan dekat ni sebelum start pergi nombor 2. Itu berkait dengan kudrat, iradat Allah. Begitu juga kehendak Allah, apa Allah nak, kan? Sebab tu kita kena ingat, bila Allah kata dia nak macam ni, kita ikut je, kita taat je. Kita buat yang termampu kita buat. Kalau sampai masa kita dah tak ada, tak apa, Allah dah nilai kita setakat mana kita buat. Itu maksud dia. Itu yang pertama, insyaAllah. Yang kedua, sekalian makhluk dituntut supaya mematuhi perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya, dan bahawa mereka tidak boleh meninggalkan sesuatu pun dari perintah-perintah itu. Di samping itu mereka dikerah untuk menjauhi segala larangan Allah dan menyingkirkan diri daripadanya serta merta. Lepas tu kalau kita tengok makhluk yang dituntut, patuhi perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Lepas tu kita ni makhluk, malah binatang pun makhluk. Bukit, bukau, gunung, ganan, langit, bumi semua makhluk, kan? Semua tu makhluk. Setiap apa yang dia buat tu, malah seekor semut tu juga makhluk. Kita kena ingat, Allah buat dia begitu, kita Allah buat begini. Ada benda, ada masa semut tu lebih baik daripada kita pun ada, kan? Kita tak tahu. Sebab tu wali-wali Allah, dia tak akan bunuh binatang-binatang seperti semut dan lain-lain, kecuali dia mati sendiri. Itu contoh orang-orang taraf wali, cara hidup mereka. Wali ni siapa lah? Alim, ulama, orang yang belajar ilmu, yang diberi, dia cari ilmu. Tapi wali Allah ni ialah Allah berikan kepadanya ilmu pengetahuan, Allah bimbing dia. Sebab tu orang macam ni, dia belajar apa pun dia mudah faham. Dia belajar juga, tapi nak ceritanya dia lebih tahu
Allah tu letak di tempat yang orang kata yang terbaik lah di sisi Allah Ta'ala. Sebab tu wali ni manusia yang luar biasa, yang tak sama dengan kita. Itu antaranya lah, InsyaAllah dan meninggalkan segala larangan Allah SWT. Kena tinggal lah apa yang Allah larang, kita kena tinggal. Belajarlah tinggal apa yang Allah suruh kita tinggal. Janganlah kita buat benda yang Allah larang. Kalau nak buat, cakap je, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Boleh tak? Bila kita nak buat dosa, tepuk dada, tanya, ya Allah, aku takut pada Allah. Tanya di hati kita. Itu antara yang kita perlu ambil pengajaran dalam kehidupan kita, insyaAllah. Okey, jadi kita singkirkan benda-benda yang Allah larang dari hidup kita. Yang ketiga, kiranya mereka tercebur di dalam salah satu maksiat, maka hendaklah mereka segera bertaubat dan beristighfar kepada Allah SWT. Bila kita tercebur dengan maksiat, dah terlajak, dah terbuat, maka cepat-cepatlah taubat. Hari ini kita belajar, Allah beri kita ilmu. Balik rumah jari, mulai sekarang kita taubat. Apa yang telah kita lakukan dulu, kita tinggal. Sekarang kita betul-betul bertaubat kepada Allah. Syarat taubat ada berapa je? Syarat kita boleh? Ya syarat taubat. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ketua para wali Allah, yang pertama ialah dia menyesal apa yang dia buat. Itu taubat. Dia telah buat dosa tu, tapi dia menyesal. Kalau dia buat dosa, dia tak rasa menyesal, dia bangga, tu bahaya. Faham? Kalau dia buat dosa, cepat-cepat dia taubat, tu Allah masih sayang kat dia. Itu maksud dia, menyesal. Yang kedua ialah jangan ulangi dosa yang sama. Jangan buat lagi benda yang sama. Yang ketiga, mengubah majlis, kata Syekh. Mengubah majlis ni apa dia? Contoh, kalau dulu dia berkawan orang-orang yang lara pada Allah, hari ini dia berkawan dengan orang-orang yang baik dengan Allah. Faham? Itu cara dia. Yang keempat, mengubah makanan. Dia tinggal makanan yang haram, dia ambil makanan yang halal. Cari benda yang halal. Apakah benda yang halal, kita ikut. Itu antaranya. Yang kelima, jangan berdendam. Hal ni payah sikit. Kan? Lalunya kalau orang buat kat kita, Allah, susah ya. Tapi kalau boleh maafkan orang yang buat kita, itu orang hebat. Boleh, insyaAllah kita belajarlah. Jangan berdendam. Biar orang buat kat kita, tak apa, kita sabar je. Sebab apa? Allah ada. Rujuk balik pada Allah. Jadi buang sifat dendam. Sebab tu akhlak Islam tu penting. Lagi, yang keenam, jangan cerita keburukan kita, dosa kita kepada orang. Jangan cerita. Jangan kita duk cerita, oh aku zaman pacik, zaman muda lu macam ni cerita kat orang muda. Habis ya. Jadi kita jangan cerita apa zaman muda kita tu, diam-diam sudah. Yang terakhir, Allah sebut dalam Quran, tatajafa junubuhum 'anil madajid. Itu lambung perut, meninggalkan tempat tidur kita. Maksud di sini ialah ia bangun malam untuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu memohon ampun dengan Allah Taala.
InsyaAllah. Itu 7 perkara. Kata Syekh untuk kita bertaubat kepada Allah SWT. Ustaz pun boleh cakap ya, ilmu ada, tapi nak buat ni payah lah. InsyaAllah ya. Jadi sama-sama kita berusaha untuk meningkatkan diri kita kepada Allah SWT. Okey. Yang keempat ialah jika terluput salah satu dari perintah Allah, hendaklah mereka segera mengqadanya serta bertaubat kepada Allah disebabkan kelalaiannya. Bila kita terluput satu-satu ibadat yang Allah perintah pada kita, cepat-cepat kita qada. Contoh dulu kita, Allah tak beri hidayah, lara, tinggal solat, kan? Sebelum kita meninggal dunia, qada lah. Faham ingat tahun bila kita lara tu, sampai tahun bila buat. Cara buat, contoh bermula solat, contohnya solat subuh. Ambil bersubuh. Solat qada ni boleh buat bila-bila masa, tak ada masalah. Cuma satu je Ustaz nasihat, jangan kita buat solat selepas dua waktu. Apa dia? Subuh dengan asar. Kalau kita buat, boleh buat qada, boleh, tak ada masalah. Tapi jangan kita buat depan orang ramai. Faham jadi fitnah. Sebab kalau kita buat, orang akan cak, dia ni zaman muda mesti tak solat. Waliyazbillah kan. Minta jauh. Jadi kita jangan buat benda tu. Balik rumah, duduk dalam rumah seorang, bilik kita. Sebab tu kalau dengan anak pun jangan cerita. Biarlah. Itu zaman kita dulu kan. Itu contoh. Itu akhlak ulama ajar pada kita supaya tidak menimbul fitnah. Sebab tu bilik kita ni jangan bagi anak masuk, kecuali ada benda-benda yang penting sahaja. Itu sahaja. Jangan bagi. Isteri dia kena pelihara rahsia suami. Jangan cerita pula. Isteri pula cerita. Abah mana? Abah duduk solat qada dalam bilik. Habis tak? Tak boleh tak? Isteri kena simpan rahsia tu. Kena dia diam je. Contoh. Itu akhlak yang kita kena belajar. InsyaAllah. Jadi kita buang sifat tu. Contoh benda ibadat lain dan sebagainya lah. Okey. Yang kelima, mereka tiada dibolehkan memprotes kepada Allah sama sekali atau membuat alasan-alasan untuk menyalahkan takdir, kerana demikian itu tidak benar. Jangan kita protes. Ni selalu siapa ada protes? Orang bercinta selalu buat. Contoh dia bercinta dengan perempuan ni, tiba-tiba dia kahwin dengan orang lain, kan? Mulalah mula cakap macam-macam lah. Sebab kamu lah dulu. InsyaAllah itu antaranya. Sebab tu kita jangan menyalahkan orang. Kalau berlaku, anggaplah itu tak ada jodoh kita. Itu saja, kan? Terima saja. Saya itu jumpa kawan sekolah rendah, kan? Kawan sekolah rendah, selalu saya nombor 1, dia nombor 2, atau dia nombor 1, saya nombor 2 dalam kelas sekolah. Jadi cikgu ni asyik menggelar lah. Syed, nama perempuan tu Rahana. Syed, Rahana. Lain sekali, dia entah ke mana, saya entah ke mana, kan? Dah kali nak jumpa je, kat stesen minyak, dia tengok saya tengok dia. Bila balik kampung, rupanya baru tahu dia entah ke mana. Sebab tu kita ni kena terima. Itu hakikatnya. InsyaAllah. Lantaran itu mereka tiada dibenarkan untuk membuat keuzuran serupa itu. Allah SWT telah mensifatkan orang-orang ini sebagai musuh-musuhnya. Waliyazbillah min zalik. Sebab tu kita jangan protes apa yang Allah dah takdir kat kita. Sebab itulah yang terbaik untuk kita. Kenapa Allah bagi kita macam ni, tak bagi macam ni?
Allah nak angkat darjat kita, suruh kita buat sesuatu demi masa depan seluruh alam itu sendiri. Kerana mereka memprotes kehendak Allah Ta'ala, Allah pun menolak protes itu serta mencaci sikap mereka yang serong itu. Allah mengancam dakwaan mereka itu dan tidak diterimanya sambil mendustakan mereka. Jadi ini Allah Ta'ala, jangan kita protes apa yang Allah dah takdir pada kita. Dan Allah mengancam tidak akan diterimanya dusta kita. Firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة. Allah SWT berfirman dalam surah Al-An'am ayat 148 hingga 149 yang bermaksud, akan berkata orang-orang yang menyekutukan Tuhan, kalau Tuhan menghendaki, nescaya kami dan bapa-bapa kami tidak akan mempersekutukannya. Ini orang yang sekutu Allah ni. Dia jawab gitu. Dan kami tidak akan mengharamkan untuk diri kami barang sesuatu apapun. Begitu pula caranya orang-orang yang sebelum mereka mendustakan kebenaran Tuhan sampai mereka menanggung hukuman kami. Katakan, adakah kamu mempunyai pengetahuan yang dapat kamu kemukakan pada kami? Kamu hanya menurutkan persangkaan sahaja dan kamu hanya membuat kebohongan belaka. Katakan Tuhan mempunyai alasan yang tepat. Jadi ini masuk Allah Ta'ala sebut dalam ayat tadi. Sebab tu kita ni jangan menyekutukan Allah. Tahu sekutu? Kita letak Allah ni sama dengan makhluk, kan? Jangan. Allah Ta'ala ni dia tidak sama sekali dengan makhluk. Tu kita kena pegang, kan? Ni bahaya. Jangan sekutukan Allah. Ataupun kalau kita kata, kalau menteri ni jatuh, habislah rezeki aku, beratlah. Jangan main-main. Kalau sekadar dia usaha tak dapat, tak apa, tapi sandarkan pada Allah Ta'ala, jangan kerana makhluk. Tu kita kena bahaya, kena jaga benda tu. Dan secara kami tidak menyembah barang sesuatu apa-apa selainnya. Ni semua orang-orang yang berjanji kosong lah, kan? Orang yang macam ni, dia bercakap lah, bila di akhirat dia tak tahu nak jawab dengan Allah, itulah yang dia jawab, kan? Inilah yang berlaku. Kalau dia tahulah Allah ni, dia tak akan menyekutukan Allah. Ini di akhirat lah. Ayat ni akan berlaku di hari akhirat. Mana dia anggap bapa dia dan sebagainya tu tidak akan menyekutukan Allah. Dan begitulah yang diperbuat orang sebelum mereka, begitulah orang sebelum kita. Dan sebab tu kewajipan para rasul itu hanyalah menyampaikan penjelasan nyata. Jadi itu kita kena ingat. Jangan sampai kita mendustakan kebenaran Allah SWT, insyaAllah. Kita tahu tak apa nak berlaku akan datang? Kita tak tahu, kan? Walaupun Nabi bagilah benda tu, tapi tidak selengkap. Apa yang Allah tahu. Contoh kiamat, Nabi beri tanda-tanda kiamat, tanda kecil, tanda besar, tapi tanda yang tepat tak ada siapa tahu kecuali Allah Ta'ala sahaja yang tahu perkara itu. Sebab tu kita kena betulkan benda ni. Sebab tu kita jangan mendustakan kebenaran Allah Ta'ala. Macam baru ni dalam khutbah Jumaat, kan?
isu bila golongan etis disebut kan. Itu pun boleh merosakkan akidah. Etis ni kalau asalnya orang ni cerdik, di barat kebanyakannya berlaku benda ni. Sebab apa? Mereka telah mengkaji, mereka meletakkan roh tu sebagai Tuhan. Bahaya. Sebab tu Allah turun ayat dalam Allah turun bahawasanya besar tak besar orang yang syirik pada Allah ni. Apa Allah kata? Wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zurihim zurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Allah firman, dan ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak Adam turun-temurun dan dari tulang belakang mereka, dan dia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri sambil ia bertanya dengan firman-Nya, dan bukankah aku Tuhan kamu? Mereka semua menjawab, benar, Engkaulah Tuhan kami. Kami menjadi saksi yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat. Sebab tu dalam ayat ini Allah Ta'ala menceritakan, dan ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam turun-temurun dari tulang belakang mereka. Sebab tu tulang belakang ni kita kena jaga. Kalau boleh jangan operate ya. Itu salah satunya. Sebab apa? Air mani kita daripada tulang belakang. Itu kita kena tahu. Dan Allah sebut, dan dia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri. Apa sebab air tulang belakang ni boleh jadi saksi? Sebab daripada air itulah jadinya manusia. Kita kena ingat. Sambil Allah Ta'ala bertanya, Allah tanya apa? Bukankah aku di Tuhan kamu? Allah tanya, bukankah aku ni Tuhan kamu? Mereka semua menjawab. Mereka tu siapa? Roh kita tu lah. Roh jawab apa? Engkaulah Tuhan kami. Jadi ayat ni mengesahkan bahawa roh tu adalah makhluk Allah, bukan dia Tuhan. Faham? Sebab tu Ustaz kupas sikit bahan ni berkait dengan waktu khutbah Jumaat baru ni kan, di Selangor itu salah satunya. Dia tak apa lengkap, sepatutnya dia kena perincikan secara mendalam, baru orang apa faham bahawasanya apa kaitan etis itu. Sebab apa dia rosak? Sebab kerana dia mengatakan roh itu adalah Tuhan. Tu salah. Faham? Walaupun tapi betul lah, khutbah tu betul lah, cuma nak perinci secara mendalam itu lebih baik supaya orang memahami secara mendalam. Sebab tu kita tak boleh anggap roh tu Tuhan walaupun tak nampak. Bila Allah cabut, itu roh tetap roh, Allah tetap Allah. Tu kita kena beza. Sebab apa? Laisa kamitsli syai'. Allah tidak sama sekali dengan sesuatu. Itu kita kena pegang. Maknanya Allah ni kuasa dia tidak sama, dia tak sama pun dengan siapa-siapa pun. Wa imma benda tu tak pernah kita tengok atas dunia ni pun, tetap dia bukan Tuhan. Faham? Tu kita kena pegang. Kita kena bagi tahu anak cucu kita. Di akhir-akhir zaman ni kita kena bagi tahu, walaupun orang tu kita tak, dia hebatlah macam mana pun, tetap dia bukan Tuhan. Tu kita kena pegang. Tu maksud dia. Dan zat Allah Ta'ala itu tak sama. Dia mendengar, tapi pendengaran dia tak sama dengan pendengaran kita. Kita mendengar guna telinga, dia tak. Jangan kita anggap Allah ada telinga, salah. Itu kita kena memahami. InsyaAllah.
Tujuan apa Allah tanya soalan ayat ni? Supaya di akhirat, supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak. Maksudnya kamu jangan komplain Allah di akhirat. Allah dah bagilah dalil daripada Al-Quran, kita jangan pertikaikan lagi. Okey? Itu maksudnya. Dan kata Allah, sesungguhnya kami adalah lalai, tidak beri peringatan tentang akhirat tahun ini. Ni siapa? Kita. Kita ni lalai. Kita ni makhluk. Itu beza dia. Ayat yang kita baca tadi, InsyaAllah. Jadi apa pun berlaku, kamu hanya menurut persangkaan saja. Batal ini kita ni lebih pada sangkaan saja. Dan kamu hanya membuat kebohongan belaka dan mengenai Tuhan mengenai alasan yang tepat. Setiap apa berlaku ni Allah lebih tahu alasan yang tepat. Dan firman Allah Ta'ala lagi yang bermaksud, dan berkata orang-orang yang menyekutukan Tuhan, kalau Tuhan menghendaki, nescaya kami tiada menyembah barang sesuatu apapun selainnya, baik kami ataupun bapa-bapa kami, dan tidak pula kami mengharamkan barang sesuatu tanpa perintah Tuhan. Sama ayat tadi ya. Begitulah yang diperbuat oleh orang-orang sebelum mereka. Kewajipan para rasul itu hanyalah menyampaikan penjelasan yang nyata. Tugas Nabi itu hanya beri penjelasan saja. Selebihnya itu Allah yang punya kuasa. Okey. Sikit awas kamu, jangan sampai kamu ikut jejak langkah orang-orang musyrikin dalam membuat protes terhadap Allah Rabbul Alamin. Sebab tu kita ni jangan turut orang-orang musyrikin. Mereka tak ada apa. Kayalah macam mana mereka pun, kita kena ingat, hebatlah macam mana mereka pun atas dunia, tetap di akhirat dialah manusia yang paling rugi. Kita yang beruntung. Harap keadilan Allah duduk kat mana? Akhirat. Betul tak? Sebab tu kita kena terima. Sebab tu orang yang diuji, dipitnah dan sebagainya, dia sabar. Tak apa. Sampai masa Allah bangkit. Di akhirat Allah tunjuk. Dan di akhirat tak ada siapa boleh menyangkal perkara itu. Okey. Jadi itulah serba sedikit perkongsian ilmu supaya kita semua dapat manfaat daripada apa yang kita belajar dan kita beramal supaya kita selamat dan di dunia maupun di akhirat, insya-Allah. Mana lebih baik kita mari masjid ataupun surau, kita dengar majlis ilmu ataupun kita solat ba'diyah. Contohnya, saya nak bagi tahu, dalam majlis ilmu, kalau kita datang tu, kita baru datang. Nabi tegur kepada seorang sahabat namanya Saudara Uqashah. Bila dia datang, Nabi mengajar, dia terus duduk depan Nabi. Maka Nabi tegur dia, Uqashah, kenapa kamu tak bangun? Kamu salat dulu 2 rakaat untuk menghormati masjid. Salat tu untuk menghormati masjid ataupun surau. Boleh sembahyang 2 rakaat sebagai menghormati, tapi jangan lama sangat dan jangan pula sembahyang depan orang duk mengajar. Itu masalahnya. Ada. Kalau masjid tazkirah Jumaat selalu ustaz kena. Ada. Mending kita betul-betul kita suruh solat, dia boleh sembahyang depan kita. Tu payah juga. Jadi carilah sudut yang agak tidak mengganggu orang lain. Jadi sembahyang, okey, selesai baru kita. Nak ada depan ke tak kisah. Lepas tu. Tu satu. Yang kedua, kelebihan. Contoh lepas maghrib ni dia ada satu sunat sebenarnya. Dia panggil solat sunat awabin. Solat sunat awabin ni berapa rakaat? You tahu tak? 6 rakaat, tuan. 6 rakaat ni 2 3 salam.
Dan kita buat sekiranya tak ada majlis ilmu, boleh teruskan buat. Tetapi kalau katalah kita biasa buat, lepas je maghrib tak ada majlis ilmu, kita buat, tiba-tiba hari itu ada majlis ilmu, ni kita kena faham ilmu. Maka sesiapa yang duduk dalam majlis ilmu, siapa sedang duduk bersama kita, malaikat Jibril berdoa kepada Allah untuk orang duduk majlis ilmu. Maknanya apa? Dua dia dapat. Satu, dia dapat pahala dia belajar duduk majlis ilmu. Yang kedua, dia dah selama ni dia dah solat sunat awabin pun dia dapat juga. Itu sebab istiqamah tu penting. Contoh zaman PKP dulu, kan, kita tak boleh mari solat, tapi kita dah biasa sembahyang jemaah setiap waktu. Tiba-tiba tak boleh mari, kan? Sepanjang tuan-tuan sembahyang PKP tu, tuan-tuan tak boleh pahala jemaah. Cuma kat rumah kita jemaah dengan anak isteri kita. Itu cara dia. Sebab tu kita kena faham ilmu. Setengah orang dia tak tahu. Begitu juga kalau kita sembahyang, contoh apa dia panggil, qabliyah sebelum jemaah, kan. Selalu zuhur kita buat 4 rakaat sebelum kita sembahyang, kan. Nabi sebut ada siapa solat qabliyah zuhur 4 rakaat dan 4 rakaat selepas zuhur, Allah haramkan dia api neraka. Besar tak besar pahala dia. Tapi yang lepas zuhur 1-2 rakaat dia panggil sunat muakkad, 2 rakaat lagi dia panggil sunat hay'ah. Itu dia punya dalam kitab hukum hakam dalam bab salat. Sebab tu lepas solat zuhur kita boleh buat 2 salam. Faham? Iaitu 2-2. Tapi sebelum zuhur kita boleh buat terus 4. Iaitu dengan baca tahiyat. Itu salah satu. Jadi kalau kita dah biasa buat, cuma tiba-tiba hari itu hari Jumaat, duduk pula saf pertama, tok bila lepas azan kita sembahyang sunat 2 rakaat, dia tu bangun cegak, kita tak sembahyang sunat, kita berdosa. Faham? Sebab apa? Kita menghalang tugas ijtimai dipanggil. Ijtimai itu maknanya hak orang ramai lebih utama berbanding hak peribadi kita. Sebab tu ada setengah orang nampak macam alim, sembahyang sunat sampai 4 rakaat juga nak buat. Kalau sembahyang macam cakur ayam patut padi boleh lah, betul tak? Tapi tak ada guna lah kita sembahyang, macam apa, ayam patut padi tu. Jadi kita kena faham, buat 2 cukup. Yang penting sesuai, kita rasa kita sembahyang tu sempurna. Itu antaranya lah. Okey? Cukup Jadi itu antara yang kita boleh ambil pengajaran. Sebab tu majlis ilmu ni besar tu. InsyaAllah besar tak besar bayang. Dia beri doa pada Allah. Dia beri doa pada Allah, ada hijab tak? Tak ada. Kita berdoa macam-macam hijab lagi. InsyaAllah setakat tu saja. Tersambung InsyaAllah lain kali. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang lemah tak kelemah salib, tertutup dan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil wa tawasaw. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yafi ni'mahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghiyar fitahi babil yasar. Salamu ala Muhammadil Mukhtar wa ala al-athhar wa ashabil akhyar ilahi afdalih. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم ثبتنا مع الإيمان وأخرجنا من الدنيا مع الإيمان وخدم لنا من الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، واصرف عنا هذا القرآن العظيم ونبيك الكريم وشر الدنيا وعذاب الآخرة. وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا وحسنا ونية مخلصة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.